keutamaan yang diberikan oleh dalam aspek R&D oleh kementerian. Saya ingin menyentuh tentang keperluan kementerian membuat perbandingan dengan pencapaian bukan saja di Singapura tetapi Thailand dan Vietnam. Thailand umpamanya dalam penekanan ini yang saya fikir tidak diberi penekanan oleh kementerian. Selain daripada creating innovation for commercial purposes, strengthening competitiveness in the production and service sectors, narrowing income disparity and upgrading technology. Maknanya penekanan itu mesti ada hala tujuan jelas dalam mengurangkan ketimpangan penggunaan digitalization dan teknologi supaya perubahan, supaya kesenjangan di antara yang golongan kaya dan berada dengan miskin itu dapat dikurangkan. Vietnam bagi saya menarik, saya telah membuat sedikit penelitian. Vietnam dalam merancangkan R&D mereka oleh Kementerian Sains dan Teknologi telah membuat perbandingan termasuk Malaysia. Dan dia lihat pada satu ketika perbelanjaan untuk R&D di Malaysia itu lebih baik. Maka ditingkatkan perbelanjaan, dipelajari pengalaman Malaysia dan Singapura dan sekarang mereka jauh lebih berjaya. Dan dari segi peruntukan ditingkatkan, dari segi penumpuan dalam beberapa isu yang harus diberikan penekanan juga diberikan lebih daripada yang kita harapkan ataupun tekankan di sini. Ya. Ini termasuk umpamanya kaitan di antara industri dan universiti. Supaya pendidikan itu tidak hanya bergantung kepada kekuatan asing dan luar. Seperti mana yang pernah saya sentuh di sini, bayaran konsultan, kalau ke universiti itu ceiling dia RM500,000. Kalau untuk konsultan luar negara, 30 juta ke atas, sehingga ratusan juta. Jadi ini akan memberikan satu gambaran tumpuan kita dan keutamaan kita itu tak salah. Perkara yang berikut adalah mengenai peta My Start. Ya. Saya dapat juga pandangan, walaupun Menteri menyebut ada sasaran 5 syarikat tempatan dalam tempoh 5 tahun. Ini sangat satu kenyataan yang sangat daif kerana kita harus punya program yang lebih ambitious daripada itu. Dan kita juga tahu bahawa My Start ini tak boleh guna peraturan yang terlalu birokratik. Rekod 3 tahun. My Start itu baru start. Jadi semestinya dilihat keupayaan mereka seperti mana Silicon Valley. Dia tak ikut umpamanya dana sumbangan. Itu tidak ikut prestasi 3 tahun. Dia ikut projection untuk 1 atau 2 tahun akan datang. Jadi yang ini saya nak minta supaya kementerian kaji semula tentang keperluan memberikan tumpuan kepada syarikat tempatan, kepada universiti dan startups supaya tidak ada ketimpangan yang kita sebutkan dan ada suatu usaha meningkatkan keupayaan kita ketimbang negara-negara lain. Saya tentu bukan waktunya untuk memberikan perbandingan, tetapi ternyata dari segi penggubalan dasar dan pelaksanaan dengan Singapura tentu kita dah ketinggalan jauh. Tapi kalau banding dengan keupayaan dibuat oleh Thailand dan Vietnam, ini saya fikir pihak kementerian harus meneliti semula supaya kita tidak lagi jauh ketinggalan. Prof. Dixon, izinkan saya mencelah sikit. Terima kasih Ketua. Saya sokong dengan apa dikemukakan oleh Prof. Dixon berkaitan dengan melibatkan pihak universiti dalam kajian dan mesti perlu mempunyai sikap keterangkuman. Begitu juga saya ingin mencadangkan agar institusi-institusi TVET sama ada di bawah KPT ataupun di bawah KPM yang terlibat dengan high TVET yang yang melibatkan contohnya isu cyber security, isu tentang teknologi yang berkaitan juga dirangkumkan sekali di dalam cadangan tersebut. Terima kasih Yang Betul. Terima kasih Prof. Dixon. Terima kasih. Ada saya tekankan tadi dan saya setuju dengan sepanjang bahawa mesti ada satu penekanan khas
ada simbiosis di antara kementerian dan universiti dalam menetapkan. Saya juga minta kementerian memberi perhatian tentang penemuan utama audit. Umpamanya 5 projek yang dah ditamatkan kerana gagal menghantar laporan pencapaian milestone MAR. 3 projek tidak berjaya mencapai objektif. 19 perjanjian lewat ditandatangani di antara 46 sehingga 408 hari. Ini kementerian yang patut dilihat sebagai mempunyai keupayaan tahap kecekapan yang hebat, tetapi punyai kelembaban begini. Kemudian ada juga dana yang tidak digunakan, yang diberi kepada Akademi Sains 31.66 juta yang tidak digunakan belum dikembalikan. Saya dapat maklumat daripada Akademi Sains bahawa ini juga tertakluk kepada beberapa peraturan dan karenah birokratik. 28 permohonan dana lewat diluluskan di antara 4 hingga 219 hari. Ini melanggar SOP yang ditetapkan oleh kementerian. Begitu juga tentang beberapa teguran tentang bahagian dana. Mestek umpamanya perlu menyediakan SOP bagi urusan kutipan balik dana. Begitu juga tentang Mestek perlu membuat tuntutan terhadap dana yang tidak digunakan. Jadi saya harap hal-hal ini diberi perhatian, tetapi yang lebih penting bagi saya ialah bahawa kementerian dan khususnya dalam bidang penyelidikan ini harus melihat keupayaan negeri-negeri yang telah mengatasi kita kerana kelembaban baik dalam menetapkan dasar dan juga pelaksanaan. Terima kasih. Terima kasih.